saya setuju. Saya dah berbuih dah cakap siksaan demi siksaan yang dilakukan kepada pengundi Malaysia. Akhirnya, apa yang akan berlaku? Kita akan terikat. Saudara, saya hairan kerana manusia bernama Khairi Jamaluddin sudah tidak lagi berada di dalam kabinet. Namun legasi beliau, apa yang beliau cuba laksanakan sebelum pilihan raya umum yang ke-15, hari ini cuba dihidupkan kembali, tuan-tuan. Apa dia, saudara? Generation Endgame ataupun GAP. Apa yang akan berlaku bila akta produk kawalan produk tembakau dan merokok ini dilakukan pindaan. Apa kesan dia, tuan-tuan? Kesan dia, saudara, anak-anak muda kita yang berusia yang lahir pada 1 hari bulan Januari tahun 2007 dan ke atas, mereka diharamkan daripada menghisap rokok, mereka diharamkan daripada menghisap vape, mereka tidak boleh menyimpan barang-barang larangan ini. Mereka, bak kata orang tu, tidak boleh bekerja di tempat yang mana ada menjual rokok dan vape ataupun barang-barang yang berkaitan dengannya, ataupun cartridge. Dan mereka tak boleh jadi driver kepada kenderaan-kenderaan kilang-kilang yang menghasilkan produk rokok dan juga vape, macam-macam, tuan-tuan. Dan ini menyebabkan anak-anak muda kita yang lahir selepas 2007, mereka tak boleh bekerja di 7-Eleven yang ada jual rokok, yang ada jual vape dan sebagainya, dan mereka tak boleh berkhidmat. Jadi peluang pekerjaan mereka juga menjadi sempit, tuan-tuan. Saudara yang saya kasih sekalian, kalau dulu zaman Khairi Jamaluddin, kita faham ada agenda-agenda tertentu. Kita pun tahu ada syarikat yang sudah pun bersiap sedia kerana setiap rokok-rokok akan wujudnya hologram stiker, maka sudah pasti ada pihak tertentu yang mendapat manfaat. Kita fahamlah kalau dulu zaman KJ ni, kalau dulu mereka mungkin akan track rokok-rokok ni, maka akan ada pihak yang mendapat faedah daripada tracking sistem, sama seperti MySejahtera sebelum ini, saudara. Namun, saudara, saya tak faham bila Khairi Jamaluddin dah tak ada, kenapa kita masih nak meneruskan Generation Endgame ini. Sedangkan kita tahu di Malaysia ni, tuan-tuan, jumlah perokok ni bukan sikit, saudara. Jumlah perokok ada 5 juta orang. 5 juta orang yang merokok, daripada 22 juta orang yang menjadi bak kata orang tu menjadi pengundi dalam pilihan raya umum yang ke-15. 5 juta, tuan-tuan, merupakan perokok. Saya tak merokok, dan saya suka orang tidak merokok. Tetapi, saudara, kalau macam negara macam New Zealand umpamanya, bila mereka tak benarkan rakyat dia merokok, mereka masih memberikan alternatif. Alternatif dia ialah vape. Alhamdulillah, kita tengok negara-negara ini berjaya untuk mengurangkan masalah rokok apabila ada alternatif vape diberikan. Tapi kalau vape pun dah tak boleh, rokok pun tak boleh, saya bimbang, tuan-tuan. Sebab sekarang ni pun dia dah mula suruh kita tanam ketum. Lepas ni sikit hari lagi dia dah suruh kita tanam ganja pula. Jadi apa sebenarnya alternatif kepada kawan-kawan kita kadang-kadang yang tension, kadang-kadang yang tak boleh tahan, mesti nak merokok juga ni. Jadi akhirnya mereka akan berpindah kepada rokok seluduk, tuan-tuan.
Jadi sebenarnya agenda ini saudara menguntungkan orang tycoon macam Datuk Ben kita bukan tak faham yang akan mendapat manfaat kerana mereka merupakan tycoon rokok seluduk. Tuan-tuan, kalau nak dikira dari segi tycoon rokok seluduk ini saudara, rokok-rokok seluduk ini jauh lebih bahaya daripada rokok-rokok yang dijual di pasaran terang, kerana rokok-rokok ini kandungan nikotin dia saudara dapat dikawal oleh Kementerian Kesihatan tuan-tuan. Tetapi kalau kita tutup pintu untuk anak-anak yang berusia yang lahir selepas 2007 ni daripada kita tak benarkan mereka membeli rokok, tak benar mereka membeli vape, akhirnya apa yang akan berlaku? Akhirnya mereka akan berpindah menggunakan rokok seluduk yang kandungan nikotin dia mungkin lebih tinggi daripada biasa. Saudara, saya nak beritahu antara sebab BN Barisan Nasional hilang banyak undi ialah cadangan yang ketengahkan oleh YB Khairi Jamaluddin ini sebelum pilihan raya. Bukan hanya kita hilang banyak undi tuan-tuan, akibat daripada siksaan demi siksaan yang dilakukan kepada pengundi Malaysia. Orang-orang yang tidak vaksin tidak boleh masuk shopping kompleks. Ini mengurangkan undi Barisan Nasional. Kerana Barisan Nasional sebahagian daripada kerajaan sebelum itu. Nasib baik datangnya Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Dia memberikan kelonggaran dan semenjak itu kita boleh walaupun tidak vaksin boleh masuk shopping kompleks dan sebagainya. Sebelum tu payah tuan-tuan, sebelum tu payah. Kemudian ada macam-macam juga perkara yang cuba dilakukan dengan mewajibkan booster shot dan sebagainya. Hari ini masih lagi ada usaha-usaha daripada pihak-pihak yang tak bertanggungjawab, terutamanya pihak WHO yang mahukan Malaysia menandatangani perjanjian. Kalau sebelum ini saudara, walaupun kita ahli WHO, tetapi hakikat dan realitinya saudara, kita tidak terikat untuk mengikut semua kehendak WHO. Tetapi hari ini sudah ada cadangan supaya Malaysia menandatangani perjanjian. Dan bila kita menandatangani perjanjian ini saudara, akhirnya apa yang akan berlaku? Kita akan terikat. Dan kita, saudara, sistem perundangan kita boleh dikuasai oleh WHO. Sudah, bila dah terikat ni saudara, segala apa yang sebelum ini bergantung kepada negara kita, sama ada nak ikut ataupun tidak ketetapan yang ditentukan oleh WHO, cadangan yang mereka buat, lepas ini kita wajib ikut. Jadi saya tak faham tuan-tuan, KJ dah tak ada. Kalau dulu bolehlah diarahkan untuk Fama Niaga membeli vaksin-vaksin walaupun kita tak memerlukan. Ini pun belum selesai siasatan ni. Saya nak beritahu siasatan ke atas YB Khairi Jamaluddin, siasatan ke atas pihak-pihak Kementerian Kesihatan hari ini, alhamdulillah bekas Ketua Pengarah Kesihatan dah tak ada. Jadi lepas ni lebih mudah untuk kita siasat. Tetapi kenapa Generation Endgame ni yang kita tahu ianya akan memberi kesan perlu dibangkitkan sekarang? Saya nak beritahu, bulan depan kita akan membubarkan, paling lewat pun 28 hari bulan Jun, kita akan bubarkan Dewan Undangan Negeri di sekurang-kurangnya 6 buah negeri tuan-tuan. Negeri Kelantan, Negeri Kedah, Negeri Terengganu, Negeri Selangor, Pulau Pinang dan juga Negeri Sembilan. Jadi saya haraplah besok kita ada mesyuarat kabinet. Saya harap menteri-menteri kabinet kita dapat memandang perkara ini dengan serius sekali. Kerana saya nak beritahu, ini akan merosakkan. Kita akan hilang undi buta-buta daripada anak-anak muda yang merokok ni. Kalau orang yang mencadangkan Generation Endgame ni dulu tidak isap rokok, saya boleh terima. Ini macam-macam benda lain yang
yang dia orang hisap, tuan-tuan. Itu yang saya lagilah rasa pelik, saudara. Kalau kita nak buat benda yang baik, alhamdulillah, saya boleh terima. Tetapi tuan-tuan, dalam keadaan hari ini kita nak berhadapan dengan pilihan raya, tanyalah dengan semasak-masaknya. Tanya bukan setakat kabinet, rakan-rakan yang duduk dalam mesyuarat kabinet, tanya juga dengan ahli-ahli parlimen yang akan menerima padah, terutamanya rakan-rakan kita yang akan berhadapan dengan pilihan raya di 6 buah negeri ini. Apa akan jadi kalau kita teruskan rancangan YB Khairi Jamaluddin ni, tuan-tuan? Parah, saudara, parah. Saya nak beritahu dengan saudara, hari ni kalau kita tanya dengan kawan-kawan yang berada di parlimen, apa kesan dia kepada ekonomi kita? Kita tak boleh nafikan bahawa kita mendapat hasil juga. Hasil yang kita berjaya kutip melalui kutipan cukai rokok, hasil yang kita berjaya kutip melalui kutipan cukai vape. Vape ni saudara, saya nak beritahu, Malaysia ni antara pengeluar vape yang terbesar di dunia, tuan-tuan. Tak nombor 1, nombor 2. Mereka ada kilang-kilang yang besar di dalam negara ni, dan ianya menyumbang kepada cukai pendapatan kita juga. Adakah kita bersedia dalam keadaan negara kita ini, dari segi ekonomi kita memerlukan kepelbagaian, our source of income ni perlu di-diversify ataupun dipelbagaikan. Kita dah ada pendapatan yang cantik daripada sumber-sumber ini, tiba-tiba kita nak bunuh. Dan saya nak beritahu, kalau rokok mungkin toke-toke yang menguasainya, tetapi kalau dari segi vape umpamanya, yang akan terkesan kebanyakannya peniaga-peniaga, penghilang Bumi Putra juga. Tolong tengok benda ni dengan seteliti mungkin, tuan-tuan. Kita tengok, daripada 5 juta orang yang merokok dalam negara kita ni, bila diadakan petition oleh Malaysia Bersuara, 1 juta orang tanda tangan, tuan-tuan. 1 juta orang tanda tangan meminta supaya gig ini tidak dilaksanakan. Saudara, berapa banyak impak dia kepada 6 buah negeri yang akan berhadapan dengan pilihan raya ni? Kenapa tak tangguhkan dulu perkara ni? Kenapa tak teliti dengan semasak-masaknya? Kenapa kita nak meneruskan dengan melakukan sesuatu yang akhirnya akan memberikan impak yang sangat negatif kepada politik negara kita? Hari ini dah terlalu banyak isu. Saya yakin kita memang semua berusaha bersama-sama untuk menjawab isu-isu semasa, terutamanya bila keputusan telah dibuat. Tetapi hari ini kabinet berpeluang untuk mengelakkan daripada mengambil satu keputusan yang boleh memudaratkan keputusan pilihan raya kita di 6 buah negeri ini. Elaklah daripada membuat keputusan itu sekarang. Kalau boleh tangguhlah. Ini pandangan saya, tuan-tuan. Okey. Jadi kita buka pada sesi soal jawab. Kita tak naklah kerajaan buat perkara ni secara tergesa-gesa. Kerana bila gag ini diteruskan, tuan-tuan, bermaharajalela lah toke-toke rokok seluduk ni. Bila toke rokok seluduk ni, saudara, bermaharajalela, kerajaan juga akan hilang pendapatan daripada sumber halal, daripada rokok-rokok yang kilang-kilang rokok ni bayar cukai. Pengeluar-pengeluar rokok ni dibayar cukai. Pengeluar-pengeluar vape ini bayar cukai. Jadi kenapa kita nak menggalakkan perkara-perkara yang haram ini berbanding dengan benda-benda yang kita boleh kutip cukai dan mendapat manfaat yang boleh kita kembalikan semula kepada rakyat, terutamanya dalam membiayai kos kesihatan dan sebagainya. Dan tidak ada, kalau rokok tu memanglah ada kajian saintifik yang memang sangat memudaratkan. Itu pun saya setuju juga. Tetapi mudarat daripada vape jauh lebih kurang berbanding dengan mudarat daripada rokok. Memang tak dinafikan ada pakar-pakar di Amerika yang mengatakan bahawa vape ini bahaya.
Tetapi tuan-tuan kena tahu juga, kebanyakan pakar-pakar ini pun ditaja oleh syarikat-syarikat tembakau. Jadi saya dah cakap benda ni bukan sekali lah, banyak kali saya cakap. Jadi kita tolonglah kita kaji dulu dengan semasak-masaknya. Jangan main laksanakan. Kita refer kepada stakeholder jugalah. Kita refer juga kepada orang yang terlibat dalam industri ni. Pengguna dah bersuara, lebih kurang 5 juta ni, sudah pasti akan marah, dan mereka akan translate dengan tidak mengundi kita dalam pilihan raya. Kemudian macam mana pula pemain industri? Pemain industri juga pembayar cukai. Bukan hanya mereka lepas ni dah tak boleh bayar cukai macam dulu, tetapi apa akan jadi, tuan-tuan? Apa akan jadi, saudara? Ramai usahawan-usahawan Bumi Putra dalam industri vape akan terkesan. Baru je nak hidup, ekonomi ni bawah Perdana Menteri ke-10 ni baru nak recover. So bagilah masa untuk diorang ni recover dulu, sebelum kita tutup sana, tutup sini, kita halang periuk nasi orang. Fikir masak-masak. Okey, silakan untuk sebarang soalan. Okey, Tok. Apa pendapat Datuk tentang kenyataan Isyam Jalil yang mencadangkan Datuk Seri Najib Razak dikenakan tahanan rumah sementara menunggu proses pengampunan dirajanya selesai? Okey, pandangan Isyam ni, saya pun memang mengharapkan supaya Datuk Seri Najib ini setidak-tidaknya, kalaupun kita tak boleh berikan pengampunan penuh, kita boleh bagi sama ada pengampunan biasa, yang mana kalau dia dapat pengampunan biasa, dia tidak boleh berpolitik, dia kena tunggu selepas 5 tahun. Tetapi kena faham, kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Majlis Pengampunan Diraja, dia kata bahawa apabila tiba masa yang sesuai, maka kes petisyen Mahkamah Datuk Seri Najib akan didengari. Kita kena faham apa maksud dia bila tiba masa yang sesuai, dan bila prosedur itu dipenuhi. Maksud dia ialah Datuk Seri Najib kena melalui proses menjalani hukuman sekurang-kurangnya 1/3 daripada tempoh hukuman. Dia kena 12 tahun penjara. Kalau 1/3 daripada tempoh hukuman, maknanya dia kena melalui setidak-tidaknya dia kena melalui setidak-tidaknya 4 tahun penjara. Kalau dia dah melalui 4 tahun penjara, barulah lembaga pengampunan mengikut prosedur biasa, standard operating procedure, boleh bawa benda ni untuk didengari oleh lembaga pengampunan diraja. Memang ke bawah duit tuanku, dia ada kuasa, boleh bila masa dia boleh tarik fail. Boleh. Tapi kalau ikut prosedur seperti mana yang diperkatakan oleh Setiausaha Majlis Pengampunan ni, maknanya dah lepas 4 tahun baru boleh dipertimbangkan untuk didengari oleh kebawah tuanku dan lembaga pengampunan. Dan kuasa yang ada pada tuanku ada 4. Pertama, memberikan pengampunan penuh. Kedua, memberikan pengampunan biasa. Maknanya kalau pengampunan penuh tu, dia tak ada rekod langsung. Faham. Dia terus boleh berpolitik balik. Kalau dulu dia ada gaji dia dibayar balik. Termasuk pension tu. Semua sekali. Itu pengampunan penuh. Tuanku boleh bagi pengampunan penuh, pengampunan biasa, atau tuanku boleh kurangkan hukuman. So apa yang Isyam Jalil cakap tu sebenarnya sebahagian daripada pengurangan hukuman. Tidak ada undang-undang dalam negara ni yang mengatakan bahawa seorang tahanan tu boleh ditahan di rumah. Tak boleh. Tak boleh. Kecuali kalau orang tu dia ada tempoh tertentu dan ending dia tu dia under parole.
Dia mungkin ditahan, sebenarnya dia dah hampir bebas lah, bebas. Bawa parol, dia tak boleh keluar dari kawasan tu. Ataupun malam dia mesti berada dalam rumah. Contohnya tahanan-tahanan ISA dulu. Lepas dia dibebaskan, kalau dia bebas bersyarat, sebelum pukul 6 petang dia mesti duduk dalam rumah, tak boleh keluar. Tetapi untuk penjenayah, tahanan penjenayah, tidak boleh. Kecuali dia kalau dia bawa parol, itu boleh. Jadi yang membolehkan Datuk Najib itu ditahan di rumah sekiranya keputusan lembaga pengampunan memutuskan supaya Datuk Seri Najib diringankan hukuman, tak perlu di ke penjara, dia ditahan di rumah, boleh. Jadi kuasa tu terletak di bawah budi bicara Kebawah-Duli Tuanku Yang di-Tuan Agong di bawah perkara 42. Ataupun yang keempat, Kebawah-Duli Tuanku boleh menangguhkan hukuman. Contohnya Tuanku titahkan supaya Datuk Seri Najib ditangguhkan hukuman. Sebab apa? Atas alasan apa? Sebab sedang disiasat kenyataan yang dikeluarkan oleh Tommy Thomas yang menunjukkan, yang menyatakan bahawa pendakwaan ke atas Datuk Seri Najib, ke atas Datuk Seri Zahid bermotifkan politik, berniat jahat disebabkan campur tangan eksekutif. Pelantikan Ketua Hakim Negara pun tidak mengikut pelantikan daripada cadangan Judicial Appointment Commission, tidak berpaksikan kepada undang-undang. Jadi tuanku ada alasan. Ataupun selepas ini bila Jolo balik, maka Jolo didakwa, bila ditemukan benda-benda baru macam ni, ada alasan untuk sama ada dibicarakan semula kes Datuk Seri Najib, ataupun tuanku boleh bagi pengampunan diraja atau menangguhkan hukuman sementara menunggu hasil RCI ataupun hasil pendakwaan ke atas Hakim Nazlan dan sebagainya. Boleh? Boleh. Tetapi kena ada move ke arah itu dulu. Dan ini hanya boleh berlaku sama ada titah tuanku untuk mendengar petition pengampunan diraja Datuk Seri Najib, atau mungkin Peguam Negara mengambil keputusan untuk mendakwa, contohnya Hakim Nazlan. Benda-benda ni boleh berlaku. Ataupun mungkin bila terbongkarnya satu demi satu perkara di bawah RCI ke atas buku Justice in Wilderness yang ditulis oleh oleh Tan Sri Tommy Thomas. Ini juga boleh menyebabkan Datuk Seri Najib boleh dibebaskan ataupun ditangguhkan ataupun diringankan hukuman. Ringan hukuman ni dia ada banyak, sama ada 12 tahun tinggal 4 tahun, ataupun daripada penjara di Kajang diletakkan penjara di rumah. Itu boleh berlaku. Maknanya tu UMNO memang ada usaha untuk pendakwaan semula Nazlan atau kita bergerak ke arah itu. Kita bergerak ke arah itu. Cuma banyak benda kita tak boleh cerita kat public lah. Faham tak? Sebab kita sebahagian daripada kerajaan. Jadi kebanyakan daripada usaha-usaha yang dilakukan, ianya dilakukan melalui mesyuarat kabinet. Apa yang kita suarakan, ianya dilakukan oleh mesyuarat kabinet. Ini kita kena faham. Okey. Tok, ni ada satu soalan kelakar Tok. Kenapa Sanusi pakai baju rasmi tentera Delima sedangkan pegawai kerajaan lain pakai pakaian suit je Tok? Itulah kadang-kadang bila dia tak tahu, bila masa nak pakai suit, Menteri Pertahanan pun pakai suit, dia nak pakai baju tentera tiba-tiba. Saya agak setujulah dengan pandangan kawan-kawan di Media Harapan. Saya beranggapan bahawa amat memalukan orang yang obesiti ni memakai baju angkatan tentera. Sebab kebanyakan pegawai tentera laut kita ni, tentera laut semua badan fit, tegak-tegak, dia seorang yang berat. So lain kali tu bila nak pergi sesuatu majlis ni, check lah dulu
pakaian apa yang orang pakai kan. Tak adalah malu tersipu-sipu. Okey. Okey Tok, ada tentang Sanusi juga kenyataan beliau baru-baru ni yang mendakwa negeri Kedah diarah untuk jadi miskin kerana ni ada orang tanya ni dia kata tangguhkan hukuman Datuk Seri Najib, beliau tidak diberikan keadilan. Kalau tanya orang macam saya, setuju. Saya dah berbuih dah cakap bahawa memang Datuk Seri Najib tidak mendapat keadilan. Betul lah tu. Tetapi sekarang ni kita kena faham, di Mahkamah Tinggi seorang hakim, di Mahkamah Rayuan 3 orang hakim dan 4 orang hakim, di Mahkamah Persekutuan tambah lagi 5 orang hakim, 9 orang hakim. Kemudian kita pergi ke mahkamah yang dipanggil semakan kehakiman ke atas keputusan hakim di Mahkamah Persekutuan, tambah lagi 5 orang hakim. Berapa hakim dah semua sekali? 14 tu. 14 orang hakim. Daripada 14 orang hakim ni, 1 orang je yang berpandangan sama macam saya, sama macam sahabat kita ni. Tetapi lagi 13 ini pandangan dia lain. Kita pun fahamlah mereka ni lantikan ketika zaman Tun Dr. Mahathir. Jadi memang saya tak nampak lah Datuk Najib boleh mendapat keadilan. Cuma kalau kita nak bebaskan Datuk Seri Najib ataupun nak memberikan dia house arrest, kita tak boleh pakai hujah macam ni. Sebab sistem kita ni, sistem kehakiman kita memutuskan dia bersalah. Jadi walaupun kita berpandangan dia tak bersalah, walaupun satu dunia pun tahu orang the main culprit is Jolo, yang dibantu oleh Zeti Akhtar Aziz, yang dibantu oleh Nur Muhammad Yaakob, yang dibantu oleh Nik Faisal dan rakan-rakan sekutu yang sewaktu dengannya. Tapi selagi orang-orang ini tidak didakwa, selagi itulah tidak akan ada keadilan ke atas Datuk Seri Najib. Dan tak mungkin Datuk Seri Najib, pengampunan dia itu hanya boleh bersandarkan kenyataan yang dikeluar oleh seorang hakim. Kalau ke bawah duli tuanku nak berikan pengampunan kepada Datuk Seri Najib, itu atas pertimbangan dia sendiri. Atas pertimbangan dia sendiri. Tuanku pun banyak membaca, banyak juga dia tahu perjalanan kes ni, dia tahu ada bukti-bukti baru yang nak dikemukakan oleh peguam Datuk Seri Najib, tak dapat dikemukakan. Semua tuanku tahu.